Dipahamkan saudara makna pun pakar dalam bidang ni juga, cuma tak sampai satu tahap lagi nak jadi padri. Cuma mungkin Allah kehidupan yang akan selama-lamanya, kaya selama-lamanya, dan tidak akan miskin lagi, jadi raja selama-lamanya, yang tidak pernah diganggu oleh demonstrasi, cantik selama-lamanya, yang tidak akan tua lagi, bahkan hidup di sini dan di sana selama-lamanya. Dikumpulkan seluruh kenikmatan di dunia, kemudian dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada satu orang ahli syurga. Itu seperti kita mencelup hujung jari telunjuk kita ke samudera yang luas, dan lihatlah satu tetes air menempel di hujung jari kita. Itu pun kenikmatan dunia. Itu juga seluruh penderitaan di dunia ini kumpulkan, kemudian dibandingkan dengan satu orang ahli neraka, maka seluruh penderitaan di dunia ini bagaikan satu biji zarah saja. Tidak ada apa-apa. Masalah di dunia bukanlah masalah yang sesungguhnya. Masalah kita nanti yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Sekian, terima kasih. Okey, bersama kita alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama Rentas 7, berita merentas zaman. Semoga membiasakan serah rantai. Teringat sajak tadi, minta maaf tuan. Saya mengenalkan nama saya dulu lah, walaupun mungkin ada yang kenal dan ada yang belum kenal. Jadi nama saya Muhammad Zulkifli bin Ghazali, akan menjadi moderator anda pada malam ini, yang dikenali dengan Key 7. Malam ini saya nak cerita tajuk yang seperti mana yang telah kita war-warkan, iaitu tajuk yang kita war-warkan, nikmat memeluk Islam dahulunya adalah bukan Islam, itu Kristian. Jadi dengan bersama kita akan menawar. Tak apalah, saya ingat kita suruh saudara kita ni mengenalkan dirinya dan sedikit latar belakang darinya sebelum dia meluk Islam. Dipersilakan saudara kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat sedunia, dan salam sejahtera saya mengucapkan kepada semua saudara dan saudari yang bukan beragama Islam yang saya kasihi, yang paling saya sayangi dalam iman dan Islam. Nama sebelum saya Edwin Analaki Singgaraya. Nama ayah saya Singgaraya Analaki Sanasi, dan nama ibu saya Medlina anak perempuan Sinapan. Saya muliakan mak dan ayah saya. Mak saya dah arwah 26 tahun, ayah saya masih
ada lagi. Semalam baru saya pergi ziarah di Tapak Perak. Umur dah 75. Saya berasal dari agama Kristian Katolik, Roman Katolik, dan saya meluk Islam pada tahun 2014. Saya dapat hidayah bila saya kerja merata di Malaysia, tapi last saya bekerja di Penang selama 4 tahun. Saya dapat hidayah di Chulia Street. Ya, sebab saudara Manor, sebelum kita meneruskan persoalan sekarang yang lebih jauh lagi, saya nak tanya sedikit lah sebelum setelah pengenalan dan sebagainya itu. Jadi bagaimana saudara terlintas pada peringkat mulanya untuk memeluk Islam, ataupun kerana selalunya orang Melayu cakap sesuatu ada sebab tertentu yang berkaitan dengan orang Melayu. Tapi tak apa, sekarang ni kita nak saudara Mak Nur memberi sedikit penjelasan bagaimana sebelum mendapat hidayah tu, ataupun tertarik ke, ataupun bagaimana terfikir ke, ataupun ada buat kajian ke. Silakan saudara Mak Nur. Sampai sekarang bila saya perau otak saya, soalan ni satu misteri bagi saya. Sebab hidayah ni adalah salah satu rahsia, misteri Allah. Allah juga tahu bila dibagi saya hidayah. Sampai sekarang saya tidak boleh ketahui bagaimana saya memeluk Islam. Kadang-kadang setiap hari saya fikir, macam mana saya boleh jadi seorang Muslim. Bila saya bekerja di sebuah hotel, saya menginap di Chulia Street di Penang. Saya sewa bilik. Setiap hari saya pergi kerja pagi, lepas tu 2 shift, split shift, lepas tu saya petang saya kena masuk, habis pukul 11 saya singgah di salah satu kawan saya India Muslim, Abang Nasir, dia buat stall mi goreng. Saya singgah sana sekejap sebelum saya pergi ke bilik saya minum teh. Setiap kali saya dengar azan subuh ataupun sekali dengan isyak, saya terasa hati saya tenang, fikiran saya tenang, jiwa saya tenang. Ada satu macam, bukan kasihan manusia, kasihan dunia. Ini yang menyentuh hati saya. Dari sejak kecil saya diperbesarkan di Kampung Melayu, Ori, di Tapak Perak, Sekolah Menengah Buyung Adil, Sekolah Rendah Kebangsaan. Tapi saya tak pernah gerak dalam hati, jiwa saya terlintas fikiran bila saya dengar azan, saya tak rasa apa-apa. Tapi benda ni mengacau saya subuh dengan isyak, subuh dengan isyak. Kadang-kadang sampai 3.30 pagi, 4.30 pagi. Kadang-kadang saya boleh bayangkan diri saya di masjid seorang-seorang sembahyang ataupun sembahyang jemaah, dan benda suruh saya pergi masjid. Saya pelik, benda ni memang satu aneh, ganjil, yang tak pernah jadi macam ni. Sebab saya ni orang Kristian Katolik yang pegang agama kuat. Sebab saya dari kecil saya di gereja, tolong padri, A to Z saya memang dalam gereja hidup saya. Sekolah gereja, sekolah gereja, sekolah gereja. Dan pernah sekali saya terlintas dalam hati saya nak saya nak masuk ke dalam maktab perguruan padri. So saya pernah pergi vocation camp. Just camp saja nak try. Tapi bila saya pergi, saya tak nak paksa diri saya nak jadi padri. Sebab pengorbanan diri, jiwa, masa untuk agama sebagai seorang padri memang paling tinggi. So tidak boleh kahwin. So kita kena korban diri, jiwa, masa kita untuk agama. Dan saya ingat benda tu tak sesuai untuk hidup saya. So
So saya jadi umat biasa, buat kerja-kerja tolong apa yang saya boleh dalam gereja dengan umat-umat. Dan satu lepas tu bila tergerak ni, tekanan sebulan saya rasa satu macam, tekanan bulan kedua dia tinggi sikit, tekanan bulan ketiga ni dia lagi tinggi, dan saya rasa takut, dan saya pergi minta khidmat nasihat dari kawan saya Muhammad Nasir. Saya rasa sekian. Saya cerita begini dan dia kata jangan peluk Islam dulu. Saya ingat Allah nak bagi hidayah dekat kamu. You masuk Persatuan Dakwah Islamiyah Pulau Pinang. Arwah saya Samsudin, yang saya buat dakwah dengan dia selama 4 tahun di Masjid Bengali, Masjid Kapitan Keling, Masjid Aceh, Street Dakwah. Dia yang bimbing saya dalam agama, dan saya terhutang budi, kenal jasa budi baik dia. Sampai sekarang saya doa untuk dia. Saya tahu apa tu Street Dakwah, dan dia yang ajar saya. Dia Cik Ana. Saya rasa lepas tu saya start tunggang langgang ambil wuduk, tunggang langgang sembahyang dengan diorang, dengan Quran. Lepas tu belajar tabligh macam mana, tarikat macam mana, dargah macam mana, ajaran sesat macam mana. Lepas tu saya bagi tahu dekat diorang saya takkan masuk Islam dulu. Saya perlu setahun saya nak tahu kebenaran apa tu Islam sebenarnya. So banyak ujian, dugaan, cabaran, tangisan Islam, jalan-jalan yang saya, liku-liku yang saya menghadapi dalam ujian, dugaan, cabaran, proses ni bila saya meluk Islam ni memang kuat. Sampai saya murtad 3 tahun. Murtad ni pun ada faktor-faktor dia. Tak ada orang bimbing saya. Lepas tu cuma kawan saya yang bimbing saya, nasib baik. Itu pun tak cukup. Lepas tu tengok gelagat perangai sikap muslimin dan muslimat yang tak mencontohi Islam. Saya tak tertarik lagi dah dekat Islam, tak suka dekat Islam, tak nak jadi orang Islam. Sampai saya pergi pejabat agama, saya kata saya nak keluar dari Islam. Saya masih ingat lagi 4:30 petang, dia cakap tak boleh encik dah masuk Islam, encik tak boleh keluar. Saya marah. Lepas tu saya tahan marah saya pergi duduk padang kota. Sampai 7:30 pagi saya menangis, sampai ombak tu boleh pukul saya sampai basah. Ada seorang pegawai polis lepas ronda dia datang. Saya kata, abang, saya dah buat silap lah bang, saya kalut masuk Islam bang, saya menyesal lah bang, saya tak nak jadi orang Islam lah bang. Hidup saya penuh dengan ujian, dugaan, cabaran. Sebelum ni pun biasa, tapi lepas dah ni Allah tarik segala nikmat saya, rezeki saya, wang ringgit saya, macam-macam. Allah jadikan saya zero. Lepas tu bila dia berinteraksi dengan saya, buka kalbu hati minda jiwa saya, mata hati saya, dia bagi tahu saya, adik tak silap. Adik pilihan Allah, nilaian Allah, bukan pilihan nilaian manusia dan dunia. Allah pilih adik. Adik kena bersabar. Adik sekarang dalam ujian, dugaan, cabaran, dalam proses ujian, dugaan dan cabaran. Lepas tu hati saya terasa tenang sikit. Lepas tu satu hari adik tak tidur. Adik pergi tidur dulu. Kalau ada masa, adik lepas tu bangun, adik lepas tu tengah hari adik sembahyang macam biasa. Ada masa datang balai polis petani, kita boleh minum kopi. Sekian-sekian saya sarjan bernama ni, nanti boleh mari jumpa saya. Balik saya balik, saya betulkan sembahyang saya. Saya terasa saya kena ada perubahan angin. So saya kena keluar dari Penang. Saya hijrah ke Sungai Buloh, Kampung Melayu, Damansara. Saya kerja di bawah syarikat warehouse logistik sana selama 2 bulan. Dan di sana Abang Zamri, eksekutif saya, dia bimbing saya dalam agama balik. Dia betulkan saya, bawa saya sembahyang Jumaat. Saya betulkan landasan iman dan Islam saya. Lepas tu saya dapat satu ketenangan. Lepas tu gerah hati jiwa saya kena balik
ke Perkhidmatan Tok Gelam Batu Road, Kompleks Darul Hidayah di bawah Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Guru saya Ustaz Malik bin Abdullah. Saya kena mengaji dengan dia balik. Saya sambung sana selama 4 bulan. Lepas tu saya sambung pengajian saya ke Puspa Fardu Ain Bimbingan Asas di bawah Majlis Agama Islam Kedah. Saya habis tamat kursus selama 4 bulan. Semua sekali selama 8 bulan, Penang dan Kedah. Lepas tu saya dapat tawaran berkhidmat bekerja di Mahat Tafiz Al-Naim Pekan Lama Kuala Ketil di bawah naungan pengurusi Tuan Haji Talib Yaakob, mantap bekas pemangku Ketua Polis Kedah. Dia bapa angkat saya muliakan dia. Dan saya muliakan Tok Guru ulama saya yang saya cintai, Qari Yasin Muhammad. Dan saya masih mengaji dengan guru-guru saya, Ustaz Naim dan juga Ustaz Samiullah, Ustaz Basil dan Ustaz Abdul Rahman. Dan mereka mengajar diri saya, membimbing saya dalam agama. Dan sampai sekarang saya masih mengaji. Dan saya, lepas saya dah dapat kebenaran, saya masih lagi tak puas hati dengan Islam kerana saya jahil agama. Saya belum dapat, saya nak lagi kuatkan pendekatan, kepekaan iman dan Islam. Saya nak betulkan jiwa saya, diri saya, nak lihat diri saya, nilai diri saya, istiqomah, mujahadah, munasabah dengan diri saya, nak tahu lebih mendalam terperinci perjalanan Nabi dan perjalanan Islam. Dan saya tak nak puaskan diri saya dalam Islam. Sebab apa? Pasal tu Islam ini hebat. Pasal apa? Dia suruh mengaji sampai boyan, sampai liang lahat. So saya perlukan bimbingan kawan saya, sahabat karib Mazuki, Amar. Selama 2 tahun mereka suruh saya kongsi pengalaman ini dengan semua muslimin dan muslimat dan juga bukan agama Islam. Ya, saudara mana? Dan saya dapat hari ini satu peluang untuk Allah buka hati jiwa saya dapat serba sedikit. Saya tak boleh perah otak saya yang dia selama 7 tahun ni. Saya ringkaskan apa yang saya ingat dan saya kongsi apa yang saya mampu daya boleh. Ya, saudara mana? Jadi begitu panjang lebar dan daripada bagaimana mendapat hidayah, bagaimana Allah terus memberi hidayah dalam ujian, walaupun diuji dan sebagainya, Allah masih sayang untuk terus beri hidayah kerana berjaya dalam ujian tadi. Mungkin kerana di luar sana ada banyak musuh-musuh yang kita nampak dan tidak nampak, cuba untuk memberi satu gambaran yang negatif terhadap Islam. Tapi kalau kita melihat dari segi apa yang diutarakan oleh Tuan Saudara Makna tadi, pentingnya satu usaha yang dibuat berterusan oleh sama ada orang yang dah lama Islam ataupun baru Islam. Jadi soalan saya yang ketiga, saya kira dalam Nabi Islam ni, kita hidup dalam suasana yang sebelum ini kita sebagai penganut Kristian tegar. Kemungkinan apabila ada penganut Kristian tegar, kemudian ada satu sekarang ni begitu macam isu-isu sensitif. Contohnya bila saudara Makna masuk Islam, jadi kemungkinanlah ada perkara-perkara yang negatif, sama ada dari pihak musuh atau pengkawan. Jadi bagaimana suasana itu saudara Maknur menghadapinya, ataupun cerita sikit yang pernah dihadapi yang ada ketegangan di antara semasa sebelum masuk Islam, bila masuk Islam ada ketegangan. Tolong cerita sedikit banyak. Silakan. Dari satu agama asal yang turun-temurun dari kecil, didik jiwa kita dah didik, dah terap, dah sebati dengan agama yang lama tu. Lepas tu kita nak peluk satu agama baru, nak kenal satu agama baru dari satu tiang
pergi ke tiang baru ni yang kita tak kenal, kita tak faham, kita tak amal, kita tak matang, tak tahu kepala ekor dia. Satu benda, bila saya cakap benda ni dia nampak macam senang, tapi selama 7 tahun yang saya melalui tangisan, keluhan, keresahan, gelisah, bimbangan, macam-macam rintangan, halangan. Lepas tu orang cakap macam-macam. Ada orang Kristian, dia tak suka saya bila saya meluk Islam. Dia bagi tentangan. Saya tak peduli dengan dia, saya tak kisah dengan dia, saya tak marah dengan dia. Saya doa untuk dia, biar Allah bagi daya macam mana Allah bagi daya dekat saya. Ada juga tentangan bila saya bagi tahu, lepas saya mengaji keluar, lepas sebulan ni baru saya telefon ayah saya bagi tahu. Ayah saya terkejut. Lepas tu dia tanya, apa sudah jadi? Lepas tu saya cakap, macam tu lah, Allah sudah panggil sama saya, dia macam tu lah. Saya pun masa tu jahil agama, belum ada pendekatan kepekaan tentang terperinci dan asas pengetahuan agama Islam yang sebenar. Saya cakap, Allah dah panggil macam tu, panggilan macam tu lah ya. Kalau macam tu tak apa. Dia kata, sudah sunat ke? Sudah sunat. Sekarang saya nak bagi tahu adik-adik kita macam mana. Saya takut nak bagi tahu adik-adik. Ayah bagi tahu dekat dia orang sajalah. Saya saja tendang dekat dia, dia tendang dekat balik. Kamu dah masuk Islam, sekarang kamu pula suruh aku bagi. Kamu lah yang sendiri bagi tahu. Lepas tu saya pun diam-diam je. Lepas tu adik last Kevin, anak lelaki Singgah dia telefon. Lepas tu mereka semua taat dan mereka semua hormat kepada saya sebab saya anak sulung, abang sulung. Tapi dalam hal ni dia tidak boleh terima. Dia cakap, saya tak boleh terima abang masuk Islam. Abang sepatutnya kena bincang dengan keluarga. Banyak hal boleh bincang, tapi kenapa hal ni tak boleh bincang? Hal ni, ini isu keluarga, ini satu isu yang bukan saja main-main punya. Macam mana abang boleh ambil keputusan tanpa kita punya kebenaran? Saya pun tak boleh jawab dah. Saya pun jam. Lepas tu saya diam aja, sabar aja. Lepas tu dia lepaskan marah saya. Dia lepaskan marah dekat saya, dan saya pun tahan saja sampai hati saya hancur berkecai. Saya menangis, tapi saya diam aja. Tapi tak sampai ayah saya dah terima, saya terkejut. Itulah misteri, keunikan, kehalusan, kecantikan agama Islam. Hidayah yang sebenar yang Allah bagi itu, Allah akan pelihara dekat orang yang Allah bagi itu. Allah akan pelihara. Lepas tu adik saya last sekali dia cakap, saya minta maaf abang, saya tak pernah kurang ajar biadab dengan abang. Saya naluri nafsu, emosi, perasaan saya tak boleh terima abang. Tapi tak apalah abang, sekejap saja Allah ubah hati jiwa dia. Saya pun pelik. Dia saya terkejut. Saya pun dah menangis semua, dah berhenti dah. Dia cakap, kalau Allah dah panggil anak Tuhan macam itu, terima sajalah abang. Tapi hubungan saya dengan abang, hubungan darah di antara kita ni dengan ayah ni tak boleh, hubungan keluarga tak boleh putus. You tetap abang saya. Wah, Allah boleh ubah hati dia. Lepas tu minta maaf, dan Allah boleh ubah hati, terima sekejap saja macam tu. Pasal hidayah itu betul, taufik, hidayah, inayah, iman, Islam, ihsan itu betul, dan Allah pelihara, Allah yang bagi hidayah, dan Allah pinjam, Allah sedekah hidayah ini. Dan saya masih usaha gigih pelihara, jaga rukun iman, rukun Islam, solat saya. Dan saya masih jahil agama, saya masih hamba Allah yang berdosa, walaupun buku saya lama dah tutup. Dan saya masih mencari-cari Islam ni. Saya tak puas walaupun saya dapat kebenaran. Itulah kelebihan, keunikan, kualiti, kehalusan, kecantikan Islam. Sebab Islam itu hebat. Pasal tu manusia dunia
saya tak hebat sebagai makhluk Allah pemikiran lemah ni. Islam tu hebat, Nabi hebat, Al-Quran hadis hebat. Okey, Cik Mano. Jadi begitu hebat Allah pilih pun orang yang hebat dan pentakan hebat. Kerana walau dalam keadaan biasalah kan, orang Melayu pun sama juga, kalau kata beri ini pun dia akan marah dan sebagainya dan bagi nasihat dan sebagainya.